Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya, Jana Atira, host anda bagi program Lawatan Maya Tapak Warisan Dunia Georgetown Pulau Pinang. So program ni adalah program Jalinan Warisan Kebangsaan dan UNESCO dengan temanya menelusuri warisan mutiara Haria Pinang Haria. Jadi hari ini saya nak perkenalkan tim saya. Bersama saya, co-host saya iaitu Puan Nur Bahiah. Dan di belakang kamera kita ada seorang wanita yang cantik manis, Cik Diana. So sekarang kita akan bergerak untuk mengambil kita punya tetamu khas untuk hari ini. Sekarang kita menuju untuk ambil dia. Okey, jadi program ini adalah berkonsepkan edu budaya di mana pelajar dan pegawai akan didedahkan dengan seni budaya warisan Malaysia. Dan melalui program ini juga, kerana COVID-19 semuanya perlu dibuat secara online. Dan sekejap, turis kita dah sampai. Waalaikumsalam. Okey. Ni pandemik ni kita kena sanitize dulu tangan ah. Follow SOP. SOP dulu. Okey. Dia boleh masuk lah. Okey, jemput. Jarang naik kereta mahal. Selalu naik bas lah. Okey. Saya sambung sedikit lah tentang summary ni tak apa program. dah. Boleh lah. Boleh buka face mask boleh. Okey, semua sihat lah. Sihat, alhamdulillah. Okey. Okey, jadi ini kita punya tourist guide, tapi saya sambungkan sikit summary tentang program tu. Kita lakukan secara maya kerana COVID-19 kan. So kita nak mendukung revolusi industri 4.0. Okey, jadi kita let's get started lah. Memandangkan kita punya tourist guide dah ada kat sini. So bersama dengan saya, Encik Muhammad Fairuz bin Saad, atau lebih mesra dikenali dengan nama Kun Fai. Okey, Encik Kun Fai. Boleh saya panggil Fai sajalah. Fai Senang. saja. Okay. Kun Fai tu tak lagi nampak macam Siam. Okey Fai, apa khabar? Okey tak? Alhamdulillah, sahabat baik, sihat. Dah sarapan tadi? Oh, dah kenyang. Ya Allah, tak amat. Okey, so Encik Fai boleh tak ceritakan sikit introduce lah. Introduce lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibah, salam sejahtera semua. Nama saya Muhammad Fairuz bin Saad, nama yang diberi. Tapi dalam industri ni ada nama panggilan lah. Ataupun nama glamour, nama jolokan orang panggil Fai. 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 Kalau kata yang muda-muda je panggil A5. A5 tu Abang Fai. Kalau tu B5. Okey. Jadi saya ni pemandu pelancong lah yang berlesen dengan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Dah lebih kurang dalam 7 tahun lah. Dan saya ni sebenarnya bukan sahaja berkecimpung 7 tahun ni pemandu pelancong. Tapi dalam industri pelancongan tu sendiri saya dah ada dalam industri lebih kurang 15 tahun dah. 15 tahun? 15 tahun. Ya, betul. Lama. Lebih kurang. Kalau 15 tu kita boleh imagine umur dia berapa, tapi nampak muda ya. Muda. Dia jiwa kena muda dengan selalu kena think positif lah. Okey. Jadi saya dari segi pengalaman lah dalam bidang pelancongan lah, saya kata ni memang saya involve dalam kebanyakan sektor dalam pelancongan ni. Saya pernah bekerja dengan F&B, outlet makanan, pernah bekerja dengan travel agent, pernah bekerja dengan government pun saya pernah bekerja. Pernah bekerja sebentar. Dalam ministry apa contohnya? Kementerian Pelancongan. Pada tahun 2005, 6, 7. 3 tahun dah. 2 tahun lebih. Di Kementerian Pelancongan sebagai pegawai kebudayaan. Tapi bukan menari ya. Jangan suruh saya menari. Suruh saya menari. Dia jadi hip-hop. Okey. Jadi masa tu pegawai saya lebih kepada kebudayaan dan lebih kepada pengurusan lah, pelaksanaan program, event dan sebagainya. Program kebudayaan, lebih kepada kebudayaan masa tu dan kesenian. Jadi lepas tu saya melihat kepada peluang yang ada di luar sana. Jiwa saya ni lebih kepada berminat dengan perniagaan. Jadi business. Sebab tu saya resign dengan relanya hati tinggal kerajaan. Kena marah dengan mak dengan pak tu biasalah. Tapi sebabkan jiwa kita tu lebih minat kepada
berniaga. Betul. Tapi dalam bidang pelancongan. Ikut minat kita juga. Ya, baru dia berjalan lancar. Salah satunya macam ni lah. Jadi pemandu pelancong. Saya ambil pemandu pelancong ni sebagai perniagaan saya juga. Okey. Tapi dia tak jual produk, dia jual diri. Maksud saya tu dia jual services, perkhidmatan. Jual diri. Lebih kurang jual diri lah. Tapi bukanlah cara secara elok lah. Bukan jual diri yang tak elok ni. Okey. Jadi itulah antara saya punya background, dan saya juga ada sedikit pengalaman yang berkaitan dengan pendidikan lah. Maksudnya saya pernah bekerja sebagai tenaga pengajar. Tenaga pengajar di universiti, di college, tapi semua bidang pelancongan. Okay. Dan saya juga adalah seorang, kalau saya bahasa Melayu, pegawai penilai VTO. Saya Vocational Training Officer untuk pemandu pelancong. Okey. Jadi saya bolehlah mengajar untuk khusus pemandu pelancong. Okey. So saya difahamkan Kung Fai adalah salah seorang wakil daripada Caravanserai. Ya. So boleh ke Kung Fai terangkan sikit Caravanserai tu apa sebenarnya? Okey. Caravanserai ni saya ni lah wakil kepada Caravanserai. Dia adalah sebuah agensi pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan. Okey. Itu yang penting. Yang nak pergi travel kena cari travel agent yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan. Itu paling penting. Dan juga tour guide yang berdaftar. Okey, Caravanserai ni yang kita tubuhkan kurang lebih 6 tahun yang lepas. Dan sekarang ni masih beroperasi, tetapi kita beroperasi dalam lebih untuk terutamanya dalam keadaan sekarang ni PKP di alam maya. Maksudnya dari segi promosi lah. Kita lebihkan promosi untuk kita ambil kesempatan PKP ni untuk mempromosikan package yang kita ada. So package yang kita ada sebelum ni pun memang kita buat kebanyakannya budget, trip budget. Kurang lebih kita punya fokus kepada untuk seperti backpackers, pelajar-pelajar, yang mana lebih kepada customized package. Dan tapi kita pick up lepas tu. From time to time kita dah belajar macam mana nak mengoperasikan sebuah travel agent. Kita dah faham dia punya perjalanan untuk program travel agent tu, macam mana kita nak uruskan. Jadi kita pick up sekarang ni untuk lebih kepada full board packages, untuk orang kata apa, level ataupun customer yang lebih atas sikit. Dia punya orang kata apa, ranking lah orang kata kan. Jadi yang mempunyai duit yang lebih ni dia boleh nak travel. So kejap, Caravanserai ni dia hanya macam mana dia include dalam Malaysia sahaja, domestik ataupun international pun dia ada juga? Okey. Pada mula kita punya pembabitan dalam pelancongan, agensi pelancongan ni kita buat domestic packages lah sebagai untuk pembelajaran kita. Tetapi so dalam Malaysia dulu. Dalam Malaysia dulu. Tapi selepas kita dah mempunyai pengalaman setahun 2 tahun, baru kita mengorak langkah untuk mendapatkan packages dari luar negara. Ya, kita pergi ke Korea, kita ke Thailand, Singapura, Indonesia, tu antara-antara negara yang kita dah melawati. Jadi so tim Caravanserai ni sebenarnya banyaklah, ramai lah. Itu salah satunya. Kita ramai tim, kita recruit tim. Okey. Jadi itu kita punya konsep lah, membantu orang kawan-kawan kita, teman-teman yang di luar sana untuk juga boleh menjadi ejen kepada kita. Sebab kita ejen berdaftar dan mereka pula pun jadi ejen di bawah kita, Caravanserai. Jadi boleh orang kata buat duit tepi lah. Walaupun anda bukan dalam bidang pelancongan, tapi masih boleh join kita menjual package. Okey, so sekarang untuk penonton semua, hari ni kami akan bawa anda jalan-jalan ke Penang bersama Kung Fai lah. So antara tempat-tempat yang kita akan bawa adalah ini lawatan ke tapak warisan UNESCO di Pulau Pinang, iaitu first kita akan ke Town Hall, lepas tu kita akan ke Harmony Street, kemudian Armenian Art Street, Masjid Lebuh Aceh dan juga Chiu Jetty. So sekarang saya rasa kita dah sampai. Kita sampai dah. Ini tempat kita yang pertama lah. Okey. Sebentar itu, sebelum tu Cik J dan Cik Fai, saya nak tambah sikit lah. Bersama-sama dengan kita sekarang ini ialah di dalam talian ialah pelajar-pelajar politeknik daripada seluruh Malaysia lah, yang akan bersama-sama kita untuk menelusuri warisan
Pulau Pinang. Ya, Kan? betul. Betul. Okey. Jadi kita dah boleh bergerak sekarang Boleh? ke Town Hall? No problem. Jom, let's go. Alright. Okey, so sekarang kita dah sampai ke Town Hall ke? Yang ni? Oh, belum lagi. Belum. Ini Dewan Seri Pinang. Okey. Dewan Seri Pinang ni dewan yang terbesar sebelum adanya Spice di Oh. Sungai Ara tu. Spice baru juga kan? Spice baru. Dalam berapa tahun Spice tu? Dia lebih kurang dalam Spice pun 20 tahun jugalah. Oh, Dekat 20 tahun. So yang ni usia bangunan ni? Ini dalam 70-an dah ada dah. 70-an. Eh? Saya rasa saya pun belum lahir. Samalah. Okey. So apa tarikan yang ada dekat Okey, dalam dewan bangunan ni dia macam-macam program lah. Dia buat persembahan, dia ada dewan di dalam ni. Dia ada banyak. okey. Then daripada main hall tu dia ada dewan kecil-kecil. So dia ada dewan kecil-kecil ni lah yang dia buat program macam mesyuarat boleh untuk perkahwinan. Yang belum kahwin lagi kan? belum. Boleh buat kat sini. Harga dia pun berpatutan. Dia dimiliki oleh kerajaan negeri Pulau Pinang. okay. So boleh buat program yang kalau ada exhibition kan, berkaitan pelancongan pun kita boleh anjurkan di sini. So saya nampak dekat situ dia ada balai seni Ya. lukis negeri. Ya, betul. Ini pun dia buka semasa pembukaan Dewan Seri ni Pinang lah. ni. Jadi di dalam tu adalah Artwork. dia pelukis tempatan luar negara yang Ditayangkan di sini lah. Okey. dibuat di sini. Selain- Tapi buat sementara ni dia tutup lah disebabkan keadaan pandemik ni dia masih tutup untuk public, untuk awam. Okay. So kita nak berjalan daripada balai Seri Pinang. Dewan Seri Pinang. Dewan Okey. Seri Pinang. Dewan Seri Pinang ni nak pergi ke Town Hall tak jauh dah. Seminit dua ni boleh sampai lah. Jadi saya cuma nak share sini, kawasan ni adalah kawasan dipanggil Padang Kota lah. Padang Kota. Salah satu Padang Kota lama. Okey, saya pernah dengar. Nama dia Fort Cornwallis. Hampir. Hampir. Fort Cornwallis itu adalah tempat di mana turunnya Captain Sir Francis Light. Ya, Okey, itu Sir dia Francis Light. orang yang dia banyak cerita lah mengenai Francis Light ni. Ada yang dia kata orang yang founder, dia menjumpai bukan. Macam Tapi nak buat, sebenarnya bukan. dia bukan menjumpai. Dia benda ni orang pulau ni memang dah ada di sini dah. Dan di pulau ni masa dia main tu pun dah ada orang penduduk dah. Okey. Disebabkan dulu Pulau Pinang ni adalah dimiliki oleh Kedah. Kerajaan Kedah, Kesultanan Negeri Kedah. Kita ada di bawah Kedah. Tapi ada di antara Kerajaan Negeri Kedah dan Francis Light. Sir Francis Light ni dia minta untuk dapatkan Pulau Pinang sebagai tempat hub dia lah, hub untuk membawa pedagang-pedagang ke tanah Melayu, ke tanah Melayu ataupun boleh dikatakan Nusantara. Sebab kan strategiknya kita ni Malaysia lah secara keseluruhannya di antara tengah-tengah antara barat dan juga timur. Sebab tu banyak kapal perdagang yang Pedagang-pedagang yang lalu dia akan berhenti ke, di Pulau Pinang. Dia sebab tu Sir Francis Light dia mai sini, dia tengok ada peluang. Peluang kan? Untuk dia membesarkan ataupun buat trading lah, meneroka tempat ni. Okey, Itu. Cik Fai, Ya. kalau pelajar-pelajar di dalam talian sana sekiranya mereka ada sebarang persoalan, boleh ke mereka tanya di dalam chat? Boleh, tak ada Boleh. masalah. Silakan. Saya amat welcome lah, Mengalu-alukan alu-alukan. soalan daripada para ya. pelajar. Ya. Okay, Sebabkan saya sendiri pun memang banyak involve dengan pelajar-pelajar, program pelajar untuk kita bagi penerangan berkaitan kelebihan di dalam industri pelancongan keseluruhannya. Bukan ini tour guide ni adalah sebahagian dalam satu sektor untuk pekerjaan yang kita buat. Tapi dia lebih besar lagi daripada tu. Dalam bidang pelancongan ni, saya sikitlah saya masukkan, pelancongan ni dia ada kurang lebih 7 sektor utama. Pelancongan. Dia ada penginapan, accommodation hotel semua tu. Dia ada food and beverage, dia ada destinasi pelancongan, tour guide dan sebagainya. Itu antara kandungan dalam sektor pelancongan. Okey. Di Malaysia pun sama. Kita ada
statistik kan, arrival dan sebagainya. So di dalam statistik tu dia akan ada elemen-elemen ni. Dia akan ambil kira semua ni. Okey. Daripada hotel, berapa ramai pelancong pergi, F&B dan sebagainya lah. Tu. Okey, so maksudnya sekarang ni kiranya kalau dulu kalau ikut kefahaman orang-orang biasa macam saya ni lah, tourism tu kira jalan-jalan je lah. Turis. Ya. Tapi itu sebahagian. Jalan-jalan ni sebahagian saja. Dia besar lagi. Dia punya skop dalam bidang pelancongan ni. Macam-macam dia ada. Salah satunya inilah pemandu pelancong. Kerjaan dia tu. Selain pada tu pun kita cakap lah, ada travel agent kita boleh explore, ada sebagai marketing. Macam saya cakap tadi pun, kalau bukan orang yang belajar bidang pelancongan pun boleh juga involve. Macam orang buat accounting. Kita perlukan orang accounting untuk buat kira-kira untuk syarikat. Bajet-bajet. Ya, betul. Perlukan orang yang pakar bidang engineering. Kat hotel dia kena ada orang jaga mesin-mesin di lift apa semua tu. Even though dia bukan secara langsung tapi dia part of it. Kita perlukan dia kepakaran dia macam tu. So nampaknya macam kita dah sampai dah sampai dekat inilah dia Town Hall. Alhamdulillah. Okey. Panas cuaca hari ni kan? Oh memang cantik. Alhamdulillah panas ni kira bagi Okeylah daripada hujan. Okey. So ini adalah Town Hall. Ini Town Hall. Ataupun dia dikenali juga bangunan putih lah. Bangunan putih. Kita panggil dia. Jadi boleh tak Kumfai ceritakan sikit apa sejarah Town Hall ni? Boleh. Jadi sejarah Town Hall ni dia sebelum tu ini Municipal Hall. Municipal ni majlis. Pembandaran. Dewan Pembandaran. Kalau Town Hall ni di sebelah sana. Itu yang Town Hall yang sebenarnya yang tengah renovation. Yang warna kuning tu. Kita berjalan ni. Kita berjalan ke sana. Nak berjalan? Kita kena ajak ni kita punya kamera woman kita. Silakan. Tapi bolehlah sambil-sambil kita bercerita lah. Okey. Ini salah satunya bangunan yang masih digunakan sebagai majlis pembandaran lah, ataupun dipanggil majlis Pulau Pinang. Daripada dulu sampai sekarang inilah pejabat dia. Memang ini tak pernah berubahlah tempat. Tak berubah tempat ini lah. Cuma dia ada untuk renovation dia ada ni sekejap lah. Tempat ni dia pindah sekejap. Orang yang Municipal Hall ni dia pindah sekejap disebabkan renovation. Tapi selepas renovation dia kembali ke sini untuk dia meneruskan legasi. Kita dah kat depan ni, kalau mungkin boleh teknikal bertunjukkan sikit design bangunan ni. Boleh sementara tu Cik Fai bolehlah kau cerita. Okey. Bangunan ni Municipal Hall ni dia dibina kemudian daripada Town Hall. Dia awal tahun 1910 macam tu dia punya pembinaan dia. Tapi selepas pembinaan dia digunakan sebagai tempat pejabat lah, majlis pembandaran satu. So Town Hall dulu baru dia dibina. Baru bangunan ni dibina. Municipal Hall. Ini dipanggil Municipal Hall dan masih diguna daripada dulu hingga sekarang sebagai Municipal Office. Pejabat pembandaran lah yang pengurusan tempatan. Kalau nak datang bayar denda ke Saman ya benar. Sinilah tempat dia untuk pelesenan, perniagaan, untuk pembayaran kena denda parking jangan di Penang ni salah satunya jangan parking merata-rata. Sesuka hati. Sama ada kena tarik ataupun kena claim. Tapi bukan di Penang saja. Di mana saja. Tapi maklumlah kita ni kadang pelancong-pelancong ni ada dari serata negeri, serata pelosok negeri kan. Jadi kalau yang mana di dalam kampung ni dah terbiasa keadaan parking ikut suka kat mana-mana saja. Itu biasalah di kampung kan. Tapi kalau di Pekan ni memang di bandar memang kena ikut undang-undang lah. Di sebelah kiri kita ni apa sebenarnya, ini ke padang yang dikatakan padang kota? Ini padang kota, padang Esplanade dipanggil. Semasa pembinaan Town Hall ni, Town Hall ni dia dibina pada 1880 sebagai tempat untuk sosial orang-orang Eropah. Sosial, aktiviti banquet, makan minum ke ataupun dia pernah buat dancing ke program semua di situ. Inilah Town Hall dia. Ini Town Hall dia. Yang boleh kita show off sikit. Kita punya Town Hall. Sekarang ni masih dalam renovasi. Renovation.
konservasi lah dipanggil. Sekarang ni terms yang kita guna konservasi. Kita nak conserve dia. So apakah tarikan dekat town hall ni? Okey. Kalau belum konservasi ni, sebenarnya orang datang ke town hall ni untuk apa? Okey, town hall ni salah satunya disebabkan bangunan arkitektur dia lah, itu salah satunya. Sebabkan bangunan ni dia dibina kalau dilihat pada awalnya dia tak ada dia bukan bumbung seperti yang ada sekarang ni. Dia bumbungnya flat. Dia ikut arkitektur Eropah. Flat. Oh, so that's why nampak dekat atas tu. Dia macam betul. open area. Dia open area dan dia flat. Dia tak ada bumbung. Tak ada bumbung. Maksudnya dia tak ada bumbung seperti kita di sini di negara tropika yang mana hujan ni adalah terlalu banyak. Dia perlukan bumbung yang berbentuk A tu. Kalau tak ada bumbung tu dia akan air tu akan jadi kolam lah kat atas tu. Itu yang masalah dia sebelum ni. Dia jadi kolam, jadi dia kena buat banyak konservasi lah. Okey, so sekarang kita berada di Town Hall. Jadi untuk pengetahuan semua, pada yang baru masuk live YouTube ni, anda boleh subscribe channel CTTL PSP. So korang boleh tengoklah bermacam-macam aktiviti yang disediakan oleh CTTL. Okey, sekarang kita berada di Town Hall dan anda semua boleh tahu juga dekat sini kita ada Dewan Bandaraya Pulau Pinang di sebelah sana. Okey. So dekat sini juga di hadapan kita, di belakang cameraman ni, kita ada Padang Kota Lama. Dan kalau anda bernasib baik, kita boleh tengok exhibition yang ada di Padang Kota Lama ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, so bersama dengan saya hari ini kita ada Encik Fazirul yang Muhammad Zaman, iaitu salah seorang owner kepada Caravanserai. So tadi Caravanserai kita dah tahulah sedikit latar belakang tentang Caravanserai yang diperkatakan oleh Kung Fai. So sekarang saya nak tanyalah sikit, Caravanserai ni apakah peluang pekerjaan yang ada untuk Caravanserai? Okey, so sekarang ni kalau katakan peluang pekerjaan, memang kita ada juga yang sebagai full time staff yang bekerja dekat office untuk mengendalikan operation, dan ada juga yang kita open kepada orang luar untuk menjadi freelance. Maksudnya dia orang jual package kita, dia menjadi part of kita punya marketing team. Dan juga ada juga yang juga bekerja dengan Caravanserai sebagai kru ataupun sebagai pengendali trip lah. So itu antara peluang pekerjaan yang kita offer dalam Caravanserai. Okey. Macam tadi Kung Fai cakap, Caravanserai ni dah 6 tahun, betul ke? Betul, dah 6 tahun so far, alhamdulillah. So dia ada macam dia merangkumi dalam secara domestik dan dia ada juga secara antarabangsa. Betul. So sebab kita dah sekarang dah PKP pun dah tak ada apa semua. So ada tak package yang Caravanserai tawarkan untuk masa sekarang? Okey, so alhamdulillah sebenarnya kita pun baru je lah, baru 6 tahun dalam industri tourism ni. Lepas PKP ni sebenarnya kita tak boleh lagi. Kita boleh je pergi luar negara macam yang kerajaan dah wawarkan, tapi masalahnya adalah bila mereka nak masuk balik ke dalam, dia orang kena quarantine. So sekarang ni apa yang kita buat adalah untuk menarik balik pelancong-pelancong ni, kita buat dalam negara je. So kita buat inbound, kebanyakan trip kita adalah trip jalan-jalan cari makan. So ada kita buat sampai kita pergi ke Raya Belum, kita ada pergi ke Redang, ke Perhentian, ke Kelantan, ke Penang sendiri. Dan juga beberapa destinasi yang domestik lah. So itu antaranya yang kita tengah buat. Okey, selepas penarikan balik PKP ni, bagaimana tarikan pelancong-pelancong dalam negara lah, khususnya tentang package-package yang ditawarkan oleh Caravanserai? Okey, alhamdulillah, since kes pun dah turun, kerajaan pun dah tarik balik PKP, kita dapat lihat ini adalah masanya untuk rakyat Malaysia yang dah berkurung setahun lebih untuk kembali beraksi untuk berjalan-jalan. So alhamdulillah, sambutan yang kita dapat sekarang ni sangat menggalakkan. Ada yang 1 minggu tu kita buka bas dah penuh. So bulan 10, bulan 11, bulan 12, alhamdulillah kita punya jadual dah padat balik dengan agenda-agenda pelancongan yang kita buat lah. Okey. Disebabkan kita tengok penonton-penonton yang ada sekarang ni mungkin nak tahu dengan lebih lanjut tentang trip-trip yang sebelum ni Caravanserai dah buat. So macam mana dia orang nak tengok? Okey, so simple je. Kalau katakan korang berminat untuk menjadi salah seorang peserta untuk trip-trip yang kita anjurkan ni, korang boleh terus tengok ke IG kita, percutian Caravanserai Holidays. Facebook pun ada Caravanserai Holidays. TikTok je belum ada lagi, insyaAllah.
Okey, so dekat situ kita update lah. Dan kepada mereka yang dekat luar sana, kalau katakan kan banyak orang kat sekarang ni terjejas pendapatan. Betul. Lepas tu hilang peluang pekerjaan. So insya-Allah kami open untuk korang join team Caravanserai untuk menjadi salah seorang freelance agent untuk menjual package-package Caravanserai. Dan juga kepada pelajar-pelajar politeknik especially, kalau katakan korang nak jadikan Caravanserai salah satu company untuk korang praktikal, insya-Allah korang boleh berhubung je terus dengan Politeknik Seberang Perai ni untuk untuk ni lah enroll korang punya internship dengan kita orang, insya-Allah. Okay. So kita ada sad news sikit sebab Encik Fazrul tak dapat bersama dengan kita sepanjang lawatan maya ini berlangsung. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Fazrul atas penerangan tentang Caravanserai tersebut. So kalau korang nak tahu, follow je IG Caravanserai Holidays. Okay, so terima kasih Encik Fazrul atas penjelasan sebentar tadi. Okey, tapi boleh tak saya tambah sikit je lagi? Boleh. Okey, so saya nak pesan juga, sedangkan sekarang ni kita dah boleh bebas bergerak, tapi jangan lupa patuhi lagi SOP yang kerajaan tetapkan supaya kita punya kebebasan ni berterusan. So kita tak nak ini hanyalah sementara. So that's why bila kita buat trip, kita memang akan pastikan mereka yang join the trip ada 2 vaksin, and then dia patuhi SOP, dan juga masih lagi kekal lah dengan keadaan berhati-hati dan norma baru. So insya-Allah kalau kita semua jaga macam tu, kita boleh travel macam biasa dalam keadaan yang selamat. Terima kasih. Okay, so sekarang kita dah tamat dengan sesi berjalan-jalan di Town Hall. So Cik Fai, kat mana? Sekarang kita nak pergi mana pula lepas Jadi ni? kita dah melawat ke bangunan, kita rasa mesti rasa dahaga, lapang. Jadi jom kita pergi tengok apa yang ada dekat Padang Kota Lama ni. Jom. Let's go. Okey, jom. Dah tengok. Okay, sampai. Sekejap. Tadi kata nak pergi makan. Ini kita alang-alang menyuruh berkesan dia sampai ke Pangkalengan. Kita tengok dulu ada salah satu benda penting bersejarah kat sini. Dekat mana? Dekat? Ni kat dalam laut. Oh, dekat dalam laut. Okey, kita tengok. Ni salah satu tempat bersejarah. Sebelum kita nak pergi makan tu, kita mai tengok dulu. Dekat mana? Dalam laut. Dalam laut tu. Dalam laut tu. Ini saya nak tunjuk ni. Ini adalah tempat di mana kapal karam Rusia. Yang telah ditembak oleh pasukan Jerman. Pada World War II. Perang Dunia Kedua, kapal Jerman telah menembak dengan torpedo kapal Rusia di sini. Dia punya. Mari, kakak teknikal kita. Kita tengok. Di mana tu Cik Fai? Nah itu. Yang di buai merah di ujung ufuk. Ni antara pulau-pulau dengan tanah besar. Tu ada buai warna merah tu, itulah dia. Di situ adalah kapal karam yang telah ditembak oleh kapal Jerman. Kapal karam. Jadi kalau ada pelancong yang mai daripada Jerman, dia pada satu tempat kita stop untuk tunjuklah. Depa punya dulu ada di Pulau Pinang ni sebagai untuk berdagang dan juga untuk melopori. Salah satunya. Kadang-kadang depa punya berperang tu dia akan berentetan. Walaupun depa perang tempat lain, tapi dia akan rentekkan tempat yang mana depa dia panggil colonize tu. Macam Pulau Pinang, dia ada British dengan France. So depa ada berperang di Europe, sini pun dia akan ada dia punya perbalahan tu. Sebab itu salah satunya sebabnya dibina Fort Cornwallis ni. Untuk Sir Francis Drake tu untuk mengelakkan serangan daripada pihak Perancis dan juga Aceh dan Siam. Sebab tu dia bina. So apa kata lepas ni kita akan ke sana ke? Ya, di Fort Cornwallis tu yang syoknya kita lupakan perang, ada kedai makan. Alhamdulillah. Boleh minum apa semua. Pokok pun dah lapar ni. Itulah dia. Okey, jom. Let's go. Okey, untuk penonton-penonton yang tengah tengok YouTube live sekarang, kalau ada apa-apa soalan, anda boleh ajukan di bahagian chat. Okey, sebelum tu saya nak tanya sikit lah dengan Fai. Ya. Apakah etika ketika pelancong-pelancong datang ke negeri Pulau Pinang ni? Ataupun kawasan UNESCO lah. Kawasan UNESCO, yes. Kebiasaannya kalau dari segi etika kita ni, kita menjaga, kita dah masuk tempat orang tu, kita jaga dari segi
tata tertib lah. Dari segi kita punya tutur bahasa, bicara kita, bergurau senda. Dah puitis ni. So dia kena ada ni lah, beretika dari segi jangan kotorkan dia dia keluar. Kotorkan kawasan awam lah terutamanya. Kita treat tempat tu sebagai rumah kita juga. Kalau kita nak rumah kita bersih, aman, damai, kita buat apa yang sepatutnya seperti di rumah. Kalau kita ke tandas, yang pastikan kita orang kemudian yang nak guna tu masuk dengan keadaan bersih. Dan selain daripada tu juga dari segi buang sampah ke apa semua tu pun salah satu lah, jaga kebersihan lah. Sebagai tempat yang kita nak mai lagi kemudian tu kan. Dan lagi satu yang saya juga selalu ingatkan kepada pelancong-pelancong, kalau datang pergi mana sajalah, berhati-hati dengan masalah ragut lah. Tapi sebabnya di Malaysia ni kurang lah dari segi dia punya rating kes ragut tu. Cuma berhati-hati orang kata kan, kita tak tahu bila terjadi. Dan juga dari segi keselamatan. Keselamatan tu bukan sekadar yang ragut ni, dari segi bila kita jalan tu kena tengok juga bawah atas. Lah ni orang kata lintas jalan bukan tengok kiri kanan dah. Kat sekolah kena ajak atas bawah pun kena tengok juga. Kita tak tahu apa yang mendatang selepas tu. So itulah. Dan juga barang-barang ni kalau kita pergi masuk toilet orang kata Penang kata pancok dia jangan lupa bila dah letak, kadang-kadang pernah jadi masa pelancong-pelancong saya lupa. Tambah-tambah kat highway dah tinggal dia orang nak patah balik kat mana. Tu dia. Jenuh dia dah. So hati-hati, dan juga kita sebagai mana pelancong ni kena memperingati. Itu tugasan kita. Kepada pelancong-pelancong ni. Okey? So sekarang kita ada dekat mana ni? Okey, kita ada di hadapan pintu Fort Cornwallis atau Kota Cornwallis. Jom kita pergi tengok kat sana apa yang ada. Okey, so sekarang kita berada di Fort Cornwallis. Boleh tak Fai ceritakan sikit apa sebenarnya Fort Cornwallis ni? Okey, Fort Cornwallis ataupun Kota Cornwallis ni adalah tempat pertama Sir Francis Drake turun. Di sini. Dia mendarat di sini dulu. Dan dia bina pada permulaannya, dia bina bangunan ni ada menggunakan kayu saja. Kayu saja. Kayu pada permulaannya. Tak ada lagi. Ya, tak ada lagi. Dia kurang lebih 2 hingga 3 tahun lepas tu baru dia bina menggunakan bata ni. Untuk dia elakkan daripada serangan daripada negara lain lah. Perancis. Saya nampak dekat dia punya papan tanda tu 1786. Ya, itu adalah tarikh dia mendarat. Mendarat. 1786 dia 7 Julai. 7 Julai. Dia mendarat di Pulau Pinang ni lah. Sangat spesifik 7 Julai 1786. Okay, tunggu kuis lepas ni. Okey. So sekarang ni kita tengok Fort Cornwallis ni kita tak boleh masuk kan? Buat masalah sebabkan MCO ni ataupun BKP dia tak benarkan masuk lagi lah untuk awam. Lepas ni mungkin dia akan lah, tapi tak tahu bila lagi. So ada apa-apa projek ke yang tengah dijalankan? Sekarang ni dia ada projek ekskavasi. Sebab dia baru ni dia ada menjumpai sebuah meriam lama di dalam tempat lokasi ekskavasi tu. Ya. Jadi itu sampai sekarang itu salah satunya lah kenapa dia tutup, dan dia akan buat operasi semula lah dalam masa mungkin terdekat ni. So ada, tadi kan kita sebenarnya kita nak pergi makan. Itulah dah makan. So kita dah tersinggah dekat sini. Ya, betul. Kat mana tempat makan yang best dekat area sini? Okey. Di sini salah satu tempat yang terkenal makan adalah komplek makanan Padang Kota Lama. Di belakang Kota Cornwallis ni saja. Tapi tak boleh masuk melalui Kota Cornwallis lah. Dia kena pergi pusing satu round. Untuk dan makanan-makanan yang memang jadi daya tarikan di sana adalah mi goreng. Mi goreng mamak dia panggil. Memang kena berdengung dia, kena pening. Tapi dia memang terkenal di seluruh Malaysia, mi patah ni. Nama dia mi patah. Apakah patah tu? Hamid Patah. Apakah patah tu? Tak tahu. PATA. Apa dia patah? Apa kena jawab soalan tu? Patah tu apa? Patah tu adalah Padang Kota. Singkatan kepada Padang Kota. Itulah dia. Padako. Padang Kota. Dia ambil belakang Patah. Padang Kota. Okey. Itu. So jom kita pi tengok mi goreng, nak tengok macam mana pi. Okey, tempoi jom. Okey, sekarang kita dah sampai dekat The Esplanade Park. So kita nampak kat situ dia dah tu banner mi sotong Hamid Patah yang Fai cakap tadi. So yang tu yang penting. Di sini salah satu tempat ataupun makanan yang popular adalah
Mi sotong. Mi patah ni. Tapi Fai, saya tak makan mi sangat lah. Kurang Alamak, lah. Ada kurang makanan ya. lain tak? Ada. Ada Sini makanan. selain daripada mi patah ni ada nasi campur, nasi Melayu, nasi ayam, Hainan chicken rice tapi dia orang Melayu yang buat. Orang Melayu yang buat? Memang Memang sedap. sedap lah. Sebab dia Melayu Cina. Melayu Cina. Then ada lain-lain lah, ada ais kacang, ada salah satunya lagi satu ais kacang dia memang sini pun sedap. Sebab kacang merah dia tu dia masak sendiri. Bukan dalam bukan yang siap punya. Bukan. Ni memang dia masak memang lazat, lemak berkrim. Jadi boleh di dalam ni ada pelbagai makanan dan kalau ada yang nak makan western pun ada. Semua ada macam-macam. Tapi di Penang ni salah satu benda makanan yang susah dapat makanan Melayu. Susah dapat. Sebab banyak nasi kandar. Betul bukan Melayu lah. Dia India Muslim. Muslim. Tapi kalau yang mana yang susah nak makan nasi kandar ni, terutamanya pelancong kalau daripada Indonesia yang memang nak kena makan nasi Melayu. Dia makan kat sibuk makan kat sini. Tempat dia besar, selesa, ada kipas, teduh. Itulah dia. Okey, so sekarang kita dah sampai kat Harmony Street. Barulah sampai ni Harmony Street ke? Tapi tu pun masih belum dekat jalan yang utama lah. Okay. Cuma di sini sebabkan bangunan, salah satu bangunannya berkaitan dengan Harmony Street. Okey. So saya difahamkan dekat Harmony Street ni kita ada temple, kita ada masjid, kita ada juga gereja. So boleh tak ceritakan sikit ini gereja yang di belakang kita ni? Ini gereja yang diberi nama St. George Church. Ataupun dikenali juga Anglican Church. Jadi Anglican Church ni adalah dibina pada tahun 1818. 1818 dibina dan church ini, gereja ini adalah dia lain sikit daripada gereja yang biasa. Dia bukan gereja Katolik. Dia gereja dipanggil Protestan. Untuk penganut Kristian Protestan. Ataupun kita tak main Protestan, dipanggil Anglican lah, sedap sikit. Sebabnya dia gereja Anglican ni dia tidak bergantung kepada Pope seperti Katolik. Dia untuk gereja Anglican ni dia direct terus dengan gereja di England. Dia tak ada Pope, dia ada macam Reverend. Reverend ni apa dia panggil ni? Reverend. Bukan penganut. Dia ni macam bagi ceramah. Mengenai pendakwa. Okey, kalau kita bahasa kita pendakwa. So dia macam itulah. Ini Anglican Church. Dia berlainan sikit dan di dalam gereja ini ada sebuah organ. Organ yang dia main muzik yang air pipe organ masih di dalam ni. Masih ada di dalam. Masih ada yang masih digunakan. Air pipe tu. Tapi yang air pipe yang ada sekarang ni adalah yang baik pulih dan juga dibawa yang alat-alat barulah supaya dia baik. Tapi masih yang lama. Air pipe juga. So boleh tak Fai ceritakan sikit dia punya seni bina ni? Walaupun dia dah lama tapi macam cantik lagi ya. Ya, betul. Ini adalah seni bina daripada Georgian Palladium. Georgian. Saint Georgian ni adalah bersempena dengan King George keempat di England. Sebab tu setiap seni bina ataupun tempat-tempat yang diberi nama Georgian, Edwardian ni semua adalah pemerintah-pemerintah raja di England pada masa tu. Jadi salah satunya inilah Georgian. Georgian architecture design. Kalau kita boleh lihat dari segi bangunan dia lain sikit. Maksudnya daripada tiang dia, pillars tu. Kalau kita tengok tadi di Municipal Hall dia ada design corak-corak sebab dia yang terbaru. King Edward ni dia baru. Dia ke-7, King Edward yang ke-7, yang ni ke-4. King George. Jadi itu boleh tengok kalau dulunya penibina dia ni adalah bumbung flat. Di mana-mana kalau sini bina Inggeris bumbungnya mesti flat. Memang tak sebab ada apa? Lah. Dia bukan bentuk A. Sebab apa di negara Eropah kan dia bersalji. Dia akan trap salji di atas tu. So dia akan membawa konsep yang sama ke negara-negara yang di colonize lah, koloni pada masa tu dan dibina bangunan pun sama macam tu. Tapi bila tahun ke tahun tu dia tengok bangunan tu makin lama makin rosak lah. Dia bertakung air apa semua tu tak sesuai. So dia lepas tu bila dia bina berbentuk A. Tu ada sedikit lah dia bina supaya air tidak bertakung dan akan merosakkan struktur bangunan tersebut. Ya. Dan di
hadapan ni adalah memorial Francis Light. Memorial dibina 100 tahun selepas ketibaan Francis Light. Francis Light 1786. Ni dibina pada 1886. Ni memorial ni. Ya. So itulah antara sedikit mengenai dia panjang lagi ya. Dia juga ada sejarah yang berkaitan dengan semasa tahun 1941. World War II. Masa pendudukan Jepun di tanah Melayu, bangunan ni telah dibom dengan teruk sekali dan dibakar. Teruk. Memang totally collapse lah. Memang sebahagian total damage lah. Memang kalau nak baik pula tu makan berjutaan ringgit. Tapi atas inisiatif kerajaan negeri, kerajaan pusat untuk membaik pulih semula. So inilah. Jadi ini bukan original. Dia original. Okey, salah satunya kalau di dalam UNESCO World Heritage Site kan, dia pembinaannya walaupun nak renovasi ataupun nak upgrade ataupun konservasi, dia perlukan material yang serupa atau hampir serupa dengan bangunan sekutu asal tu. Material yang digunakan. Kalau simen, tanah, sebagainya, mesti kalau katakan dia gunakan plaster telur kan, pernah dengar dia gunakan plaster telur tu, pun dia akan kena guna plaster telur yang asal. Dia tak boleh guna yang plaster moden. Itu untuk kita nak conserve ataupun menjaga dia punya struktur asli tu. Walaupun dia dikonservasi tapi digunakan struktur yang asal ataupun material yang asal. Dan salah satunya saya nak share juga ni, pokok yang ada di sini ni juga ditanam semasa zaman tersebut. Zaman pemerintah lama lah pokok-pokok. Ya, memang ni antara pokok yang lama. Tua lah pokok. Dia panggil pokok mahogani. Kayu yang di dalam ni pun juga kayu yang dibina sebagai tiang-tiang mahogani. Pokok daripada kayu pokok ni, mahogani dibawa daripada India. Dan ditanam sebab apa? Setiap pokok yang ditanam, kalau ditanam daripada biji dia akan tahan lama. Dia akan boleh bertahun-tahun, beratus tahun dia hidup. Kalau ditanam dengan atau kita ambil orang panggil apa, tok kan. Tok tu dia ambil sebahagian daripada pokok tu, kita tanam, dia tak lama. Itu antara dia lah. Gereja ni masih beroperasi. Maksudnya dia kan setiap Ahad dia ada dia punya semayang dia lah. Dan di dalam dia pun kalau kita amati kan, saya pun selalu masuk, bukan masuk kita untuk ni, tapi masuk sebagai pendidikan education untuk di dalam dia dari segi cara solat depa pun sama kurang lebih macam kita. Itu salah satunya lah. Cara dia ada berlutut, dia sujud, dia semua dia ada. Sebab dia Protestan ni dia lain sikit daripada Katolik. Dari segi kepercayaan dia tu. Okey, so kepada penonton yang ada soalan tentang St. George Church ni, boleh masukkan dalam ruangan komen. Dan kepada yang baru saja join YouTube live ni, boleh subscribe ke channel CTTL PSP. So Fai, tadi kita dah pergi ke St. George Church, iaitu sebahagian lah daripada Harmony Street tu kan. So sekarang, adakah kita sekarang berada di Harmony Street? Ya, betul. Inilah dia, Jalan Harmony. Jalan Harmony. Ataupun itu nama jolokan dia. Nama timbangan nama panggil Harmony. Tapi nama asal dia nama betul dia Jalan Masjid Kapitan Keling. So bila dia ditukar? Dia ditukar tu semasa selepas merdeka, dia tukar nama. Tak silap saya lebih kurang dalam 1990-an. Mungkin. Tapi sebelum tu nama dia adalah Pitt Street. William Pitt tu adalah salah seorang pembesar lah yang Inggeris di sini. Di sinilah. Ditukar nama kepada Masjid Kapitan Keling sebagai memperingatilah salah satunya saudagar pedagang yang telah datang ke tanah Melayu ni dan juga membina masjid tu. Dia initiate lah untuk membina masjid tu. Mungkin dia orang namakan Harmony Street ni sebab dia ada pelbagai. Ya, betul. Ya, itulah sebabnya digunakan Harmony Street ni disebabkan ada beberapa perkara yang terlibat. Salah satunya sepanjang-panjang ini adalah tempat beribadat semua kaum-kaum yang ada lah, kaum Islam, Kristian, Hindu dan juga Taois. Buddhism. So ada di sini. Dan itu adalah salah satu sebab ataupun justifikasi kenapa kita perlukan Georgetown ni sebagai tapak warisan dunia. Kerana diiktiraf sebagai tapak warisan dunia disebabkan oleh ini salah satunya. Okey, saya nak cerita sikit mengenai UNESCO. Macam mana kita boleh
dapat UNESCO Georgetown World Heritage City ni. Di Georgetown dan Melaka, jangan lupa Melaka pun salah satu. Dia dia sekali. Okey. Dia ada 10 kesemuanya elemen-elemen untuk sesuatu lokasi mendapatkan pengiktirafan UNESCO. Dan di Georgetown dan Melaka daripada 10 tu dia ada 3. Dia panggil Universal Outstanding Value. UOV, Universal Outstanding Value. Okey, bermaksud daripada 10 di Georgetown dan Melaka ada 3 yang mendapat disebabkan 3 ni kita mendapat pengiktirafan UNESCO. Okey. Apakah 3 ni? Satunya di sini dia adalah melting pot. Pelbagai kaum dia datang ke negeri ini ataupun Georgetown untuk berdagang. Trading, berdagang. Dan yang keduanya adalah budaya. Dia selain membawa berdagang, dia juga membawa budaya dia bawa ke sini. Dan daripada situ dia develop budaya tu di sini dan mempraktikkan. Dia praktikkan. Nanti kita akan tengok beberapa perkara yang mana apakah budaya masih dipraktikkan hingga sekarang. Itu yang paling penting. Sebab tu salah satunya kenapa kita dapat pengiktirafan tu. Tadi kita dah tahu dua lah. Satu budaya tu, dan juga trading. Okay. So yang ketiga? Dan lagi satu tu adalah architecture. Bangunan. Pembinaan bangunan-bangunan yang daripada banyak negara yang membina. Salah satunya yang paling penting tu tempat beribadat. Pembinaan bangunan beribadat tu mereka cipta daripada luar. Dia punya bentuk dia. Macam church ni daripada Inggeris. Dan masjid daripada daripada Timur Tengah. Dan juga church temple Chinese temple daripada China. Dan juga temple Hindu daripada India. So itulah antaranya. So selepas ni kita akan pergi ke lokasi yang mana? Seterusnya kita akan ke temple Kuan Yin Temple. Kuan Yin Temple. Kita cerita sikit Jom temple. kita pergi ke Kuan Yin Temple. Okey, so sekarang kita berada di Kuan Yin Temple yang dikatakan oleh Fai tadi. Ya, betul. So apakah sejarah yang ada tentang Kuan Yin Temple ni? Okey. Temple ini dibina yang paling awal. Dibina Chinese Temple di Pulau Pinang pada 1720-an lagi dah ada. Cuma dia struktur dia bukan yang seperti yang kita tengok di belakang ni lah. Dia mungkin simple struktur. Tapi selepas pendudukan Inggeris dan juga selepas bangsa kaum Cina mendapat sedikit peruntukan untuk membina yang lebih canggih, lebih elok, so dia buat seperti yang ada sekarang ni lah. Dan artisan ataupun yang architecture dia dan pembina dia pun semua orang Cina daripada tanah besar Cina. Dari Fujian dan sebagainya lah. Inilah dia. So Fai, kita nampak kan ramai kaum Cina sekarang ni macam tengah ada upacara sesuatu kan? Apa kata kita bertanya tentang upacara yang tengah ada sekarang ni dengan salah seorang mungkin memang dia orang yang selalulah kalau yang selalu ada upacara yang ada di sini dia akan ada untuk supply burung lah. Ini ada dia punya tanda-tanda dia lah. So boleh kita bertanya dengan dia. Okey, so tadi kita dah dengar tentang sejarah Kuan Yin Temple dan kita nampak ada upacara yang sedang berlaku sekarang. Saya nak tanya sedikit lah, apa yang sedang berlaku sekarang ni? Kita tengok ada burung-burung, ada bangka-bangka. Ini burung bagi, tu cakap makan atau burung? Burung tu. Burung, semayang. Dia cakap berapa umur, nama, bagi lu sehat, kuat, kerja macam lah. Dan lepas ya. Dan lepaskan burung tersebut. Ya, buka dah. Tentang baka-baka tu, baka-baka yang kita nampak ni? Ini baka. Ini sama juga, tapi ini adalah bagi dia macam orang tua punya lah. Bagi dia bayar kerja macam lah. Sembuh penyakit. Penyakitnya itu penyakit paling banyak. Hajat lah, apa yang dia lepaskan. Ya, betul. Dia. So bila selalunya upacara ni akan berlaku? Cina Raya macam dia punya birthday tokoh macam itu lagi ada lah. Macam birthday Kuan Yin. Birthday Kuan Yin. Lagi ada macam banyak orang lah, atau tak ada macam banyak orang lah, normal sajalah. Okey. Terima kasih. Nama David. Thank you. Terima kasih. Thank you. Di dalam temple ni juga yang paling uniknya dia ada telaga. Telaga dia ada 3 telaga.
satu telaga di luar ni. Okey. Satu telaga di dalam, dua telaga di dalam. Okey. Dan satu telaga tu memang langsung tak boleh dilihat lah. Itu dikatakan dia ada air suci. Menurut kepercayaan orang-orang Cina ni, dia air suci yang mana dia boleh healing. Dia sakit-sakit yang adalah. Jadi mungkin penonton YouTube live ingin berkunjung ke Kuan Yin Temple ni, dia boleh masuk ke ataupun boleh? Dia boleh masuk. Seperti mana di rumah-rumah ibadat lain pun sama. Kita kena tertib, tutup bahasa, tak boleh bising-bising. Dan juga kita cuma di temple ni dia berpakaian tu mungkin tak straight sangat, boleh pakai apa saja. Tapi kalau di church dan di masjid, Indian temple pun dia kena pakaian sopan lah. Cuma di sini dia yang lebih kepada untuk sikit bebas. Ada tak insiden-insiden lain yang berlaku dekat Kuan Yin Temple ni? Saya betul ingat. Okey, ada insiden yang berlaku lah disebabkan perayaan pada macam inilah perayaan dia sambutan birthday Guan Yin dan Tua Pek Kong dia punya tuhan dia. Ada satu insiden yang sangat tragis terjadi pada tahun 1988 89 lah kalau tak silap. Tapi memang tarikh tu masa kejadian tu saya pun ada di lokasi kejadian. Pai pun ada masa ada. Okey, apa kejadian dia adalah ferry jetty ferry Pulau Pinang runtuh di sebelah Tanah Besar. Memang runtuh, ramai yang meninggal lah, terkorban pada masa tu. Cuma nasib saya pada masa tu dah naik ferry dah. Baru tu pun dah sampai rumah tok baru dengar kata jambatan tu runtuh. Tu kata alhamdulillah lah, syukur kalau tak dapatlah saya bertemu Fai hari ni. Tapi pada masa tu memang ribuan orang di atas pelantang ataupun jetty di ferry Pulau Pinang masa tu. Ribuan, amat yang luar biasa nak main untuk hadiri ni lah Guan Yin Temple ni. Jom, let's go. Jom. Terima kasih. Ini memang orang lokal lah banyak tahu. Orang luar memang jangan tahu. Nasi kanak ni. Tapi dia punya ni memang sedap. Kari dia, gulai, rempah dia tu memang daripada original asli. Memang asli lah. Buat sendiri memang. Okey, Fai boleh bagi spesifik kan? Jalan apa ni nak depan Amai ni? Jalan apa? Jalan ni. Ni kena hati-hati. Ini jalan lorong pasar. Lorong pasar. Okey, dah cuba tu kata dia nasi yang tersembunyi. Tengok dia punya signboard pun tersembunyi. Tu lah tersembunyi. Tak nampak. Tak tahu. Tu nasi kandar immigration ni yang paling sedap sebab apa? Satu dia masak panas-panas. Itu dia. Ini dia. So penonton boleh tengok dan boleh datang ke lorong pasar untuk pergi ke nasi kandar immigration. Cuma di hadapan jalan Masjid Kapitan Keling saja. Alright, kita boleh order ke sekarang? Boleh. Awak tak boleh. Okey, tadi kita dah selesai minum sebab panas sangat. Kita minum dulu. So sekarang kita berada di Sri Mahariaman Temple. Mahariaman Temple. Kuil untuk agama Hindu lah. Agama Hindu. So boleh ceritakan sikit macam biasalah kita nak tahu latar belakang sejarah tentang temple ini. Okey. Dia salah satunya lah yang saya beritahu tadi, Georgetown World Heritage City ni dia mendapat pentarafan UNESCO atas sebab-sebab majmuknya suatu bangsa kaum yang ada di lokasi tersebut. Dan salah satunya adalah di sini, iaitu kaum Hindu yang datang daripada selatan India. Setiap orang yang datang ataupun yang pendatang ke suatu lokasi tu, dia mesti nak membina dia punya tempat apa dia panggil ni, persembahan ataupun tempat ibadat, rumah ibadat dan sebagainya. So itu adalah satu tanda di mana pengiktirafan ni boleh dapat disebabkan salah satunya temple kaum Hindu ada di sini. Jadi dia dibina pada tahun 1833. Ini adalah salah satu umat ibadat kaum Hindu yang kata apa, awal dan yang termuda antara semua di lokasi Harmony Street ni. 1833. Dan pada tahun 1933 telah dilakukan satu renovasi tempat ni untuk bagi dia nampak lebih menarik. Dan dia sebenarnya ada tu lama daripada sebelum tu lagi. Tapi dia cuma shrine saja. Shrine, tempat dia apa tu? Persembahan, sembah dia saja. Dan selepas itu dilihat kaum ataupun orang yang beribadat tu lagi ramai, makin ramai, dia telah membuat extension lah. So, luaskan tempat dia dan lebih selesa.
ya, dia ada di dalam lah, shrine dan sebagainya. So apakah keunikan temple ni? Mungkin ada dia punya seni bina. Okey, dia seni ya, di mana saja ya, yang seperti saya kata tadi, kalau seni bina yang dibuat tu salah satunya adalah ia bawa daripada India. Okay. Orang yang datang buat pun memang dia punya artisan dia pun daripada India, boleh lihat dia punya corak-corak dan sebagainya. Dia punya deity dia tu pun daripada persembahan dia yang dia tahulah, seperti ada Murugan, ada apa tu yang salah satu deity yang terkenal lah. Ini apa dia panggil, Allahu Akbar, saya pun dah lupa dia punya nama dia lah. Saraswati dan dengan ni yang kepala apa tu, gajah tu. Nanti saya ingat boleh. Apa nanti penonton boleh cari. Boleh cari. Tu salah satu boleh buat dia. Boleh buat. Tulis di ruangan komen. Okey. Salah satunya tu seperti yang tadi ya kita lihat, dia punya architecture dia tu. Itu memang yang dari selatan India. Dan salah satu elemen yang penting adalah selain daripada deity dia adalah corak dia. Corak. Ataupun boleh lihat dah dia punya tanda Tuhan, ataupun tanda kebesaran Tuhan dia lah. Okay. Di atas tu. Salah ada yang 5 orang kita boleh katakan apa tu, 5 arca atau bentuk itu adalah seperti dibuat daripada emas emas yang asli. Emas asli yang disalut dan diletaklah. Itu emas ni adalah salah satu benda yang penting, elemen di dalam kaum agama Hindu ni. Sebagai dia melihat kepada kasta dia, kesucian dan kasta dia, dan juga dia guna untuk Tuhan ni dia gunakan benda yang asli dan juga yang mahal. Sebab di dalam dia tu dia punya berhala dia pun ada emas dan berlian yang diletakkan kepada berhala dia, supaya ia nampak Tuhan dia bagi dia untuk dia bersembahkan. Jadi ia perlu benda yang lagi paling mahal dan juga paling berkualiti. Okey, so di temple ni ada tak insiden-insiden ke yang berlaku seperti mana di St. George Church dan Kuan Yin Temple tadi? Okey, di sini ada salah satunya temple yang terselamat daripada insiden-insiden lah. Jadi dia bom ke apa, dia tak ada. Ini salah satunya tidak terlibat secara langsung lah. Ini disebabkan pada masa tu pun kurangnya orang kata apa, saiz dia pun tak sebesar macam yang church dengan kuil tu. Jadi dia masa tu dia masih kecil, jadi dia tak berapa nak effect dengan dia colonization ataupun pendudukan Jepun pada 1941. Sekarang kita bersama lagi dengan Fai. Ya. Ini merupakan destinasi terakhir dekat Harmony Street. Harmony betul? Street, ya. So ini adalah Masjid Kapitan Keling. Ya, betul. Inilah dia Masjid Kapitan Keling. So sedikitlah kita cerita mengenai sejarah dia. Masjid Kapitan Keling ini dia dibina pada tahun 1801. 1802 oleh dan diberikan tanah ini kepada Kapten ataupun dia panggil kapitan, ketua. Kapitan ni bermaksud ketua. Oh, kapten ataupun kapitan. Keling. Iaitu Kaude Mohidin. Okey. Dia yang diberi dia adalah ketua kaum India Muslim lah pada masa tu. Sebabkan ramai India Muslim yang datang dibawa oleh orang British. Masa pendudukan British di tanah Melayu ni. Sebagai peniaga dan juga ada yang berdagang, ada juga pekerja kuli. Dipanggil kulis untuk bekerja untuk di tanah Melayu di sini ya. Dan salah satunya seperti yang saya maklumkan tadilah, di mana sahaja tapak warisan dunia ni yang ada, kalau untuk budaya dia mesti ataupun kaum yang ada tu mesti dia bina rumah ibadat kan. Ini untuk Muslim, untuk Islam yang datang dari selatan India, inilah dia Masjid Kapitan Keling. Jadi dia punya structure asal dia tu kecil sikit. Dia kecil tapi tanah yang diberikan dia besar masa tu. Macam ni kan, memang ini ada tanah besar. Lagi besar. Tanah dia sampai merangkumi kawasan Masjid Kapitan Keling. Dia depan tu ada satu resort hotel. Hingga ke belakang bangunan ni, Jalan Campbell Street ni. Dia pusing jauh, Chulia Street.
Itu adalah kawasan masjid yang diberikan. Sebab dia punya tu bukan untuk beribadat sahaja. Dia berikan tu untuk perniagaan, untuk sebagai rumah, untuk orang kaum India Muslim tinggal di sini lah. Tanah tu besar pada masa tu. Tetapi peredaran zaman ni selepas di renovation dan sebagainya dan ditambah baik tu, tanah dia makin mengecil. Sebab kan bila ada, terutamanya bila tahun kau tak silap 1930-an dia kerajaan telah mengambil baliklah tanah-tanah yang di sekitar ni untuk dibangunkan. Itu salah satunya. Dan masjid ni yang bagi saya adalah unik. Apakah tarikan yang ada di masjid? Okey. Selain daripada ia salah satu masjid yang terbesar di kawasan ini, okey, dia juga adalah masjid pelancongan. Oh, masjid pelancongan. Ya. Di Pulau Pinang ni kita ada beberapa masjid yang dikategorikan di dalam senarai masjid pelancongan. Apa maksudnya? Masjid pelancongan ni adalah masjid yang dialu-alukan orang-orang yang bukan beragama Islam datang untuk diberikan maklumat mengenai Islam dan juga mengenai masjid itu sendiri. Itu. Dan yang paling pentingnya biasalah orang yang bukan Islam, yang tak faham mengenai Islam, dari pakaian dia tu mungkin tidak bersesuaian untuk masuk ke masjid. Jadi jika masjid itu telah dikategorikan sebagai masjid pelancongan, dia akan sediakan rok ataupun dipanggil jubah untuk lelaki dan perempuan untuk menutup. Sebab sedikitlah aurat yang penting untuk kaum wanita, dan dia akan benarkan masuklah sekitar, tapi bukan di dalam tempat solat, cuma di sekitarnya dan sedikitlah di bahagian pintu sahaja. Ada tak barang-barang bersejarah yang ada di dalam kawasan masjid Kapitan Keleng? Memang masjid itu sendiri pun dah benda yang bersejarah salah satunya. Dan juga seperti ini yang kita lihat ni, ada nampak meriam kecil ni. Apa guna meriam tu? Bukan sebagai, pada dulunya bukan sebagai untuk hiasan. Dia adalah untuk bagi signal ataupun siren lah kata kan. Signal lah untuk buka puasa. Daripada buka puasa. Mereka menggunakan meriam ni untuk bagi orang dengar. Sekarang ni kita guna speaker. Sebab zaman tu masih tak ada speaker. Dan dia azan pun dia naik ke menara tu untuk azan. Sebab dia dibina menara di mana-mana saja ada menara masjid ni, sebab apa? Untuk laungan azan. Tapi yalah, kuasa manusia ni dekat mana saja dia boleh azan. Dekat itu saja. Tapi dia akan gunakan meriam ni untuk menandakan buka puasa. Dan ini salah satunya orang kata apa, dia punya adanya kaum orang Islam yang ada di kawasan ni lah. Ramai lah sekitar dia. Kalau tak ramai buat apa dia? Dia boleh dengar saya rasa ni contoh kan. So dia perlukan ni. Dan masjid ini yang sehingga sekarang masih dipraktikkan, itu paling penting. Budaya dia. Apa dia? Budaya dia semasa sembahyang Jumaat. Apa yang dia buat? Dia punya khutbah Jumaat dalam bahasa Hindi. Bahasa bukan. Dalam bahasa Tamil. Khutbah Jumaat dia. Khutbah Jumaat dalam bahasa Tamil. Itu yang uniknya masjid ni. Baru saya tahu. Khutbah dia setiap Jumaat, tapi bukan hari-hari, bukan setiap Jumaat. Ada alternate Fridays lah. Ada hari tu Jumaat, bahasa dan minggu tu bahasa Melayu. Okey, selain daripada khutbah Jumaat yang disampaikan dalam bahasa Tamil, apa lagi keunikan yang ada untuk Masjid Kapitan Keleng ni? Okey, Masjid Kapitan Keleng ni salah satu uniknya, cuba anda lihat dia tiada pintu. Dia tak ada pintu, tak ada shade, tak ada apa. Pasal dia tak ada pintu. Dia tak ada pintu masuk. Maksud saya pagar dia ada, tapi pintu. Setiap masjid dia ada pintu lock kan. Dia takut hilang barang ni, tak ada. Inilah dia masjid yang paling mesra alam. Mesra alam ya. Maksudnya siapa-siapa saja boleh masuk, siapa saja boleh, tak ada masalah. Cuma dia bina pagar ni sebagai ni lah untuk kata dia punya keselamatan dan dia di kawasan masjid. Macam tu. Dan salah satunya keunikan dia juga kubah dia. Kubah ini diambil daripada Mongol. Okey. Dia dipanggil spring onion. Kecil ya. Yang colour coklat tu ke? Ya, semua ni kutubah dia. Dan kutubah yang tengah tu dibina dengan menggunakan dipanggil bronze apa gangsa. Bukan gangsa, lagi satu. Perak. Bukan. Dia panggil tembaga. Ya, betul. Brass. Yes, brass. Tembaga. Dibina oleh tembaga. Memang dia tembaga, tetapi di dalamnya adalah kayu. Di luar tu tembaga.
Okay, so sekarang kita berada di Masjid Melayu Jamek Lebuh Aceh Pulau Pinang, kan? Ya, So betul. kita nak tahu sikit lah, bukan history lah, tapi apa yang cerita di sebalik cerita ni. di sebalik yang apa kita nampak ni lah. kita nampak Okey. ni. Selain daripada rumah ibadat ni, okey. Kawasan Masjid Melayu Lebuh Aceh ni yang saya beritahu tadi kan, sebab apa dia bina? Sebab kat sana semua bahasa Tamil. Bahasa Tamil. Di Masjid Kapitan Keling kan. Okay, tak salah lah sebab depa orang Keling pun masa tu tak boleh berbahasa Melayu, tak faham. So dia buat. So dengan inisiatif orang yang yang diberikan lah tapak ni kepada Tunku Husin Aidit, Syed Husin Aidit untuk membina masjid ni lah untuk keperluan orang Melayu di kawasan ni. Jadi di sebalik cerita masjid ni, dia adalah sebuah tempat berkumpulnya jemaah-jemaah untuk pergi haji. Okay. Pada zaman tu. So, semua orang yang nak pergi ke haji berkumpul di sini. Berkumpul di sini sebab ia tempat di mana kapal berlabuh, kapal yang ke Mekah lah. Dan orang-orang yang dari selatan Thailand, Aceh, Sumatera, semua pun berkumpul di sini. So sebab ramai lah. Zaman tu memang lautan manusia lah. Dan di sini memang dia punya industri ataupun dia punya perusahaan jual-jualan pakaian untuk ke haji semua hidup. Makanan semua memang enjoy lah 2-3 bulan tu. Ramai. Jadi ni jugalah dengan kejadian yang ni lah, macam ramai sangat ni biasalah, semua kebanyakan orang-orang tua. Cuba imagine orang nak main daripada Betong ataupun Patani tu berapa lama dia ambil masa untuk main ke sini. Dia ada rentetan sejarah daripada Betong ke Pulau Pinang tu. Pernah ada kajian orang-orang ni lah, researcher kan, mengenai perjalanan mereka daripada Betong ke Pulau Pinang untuk pergi haji. Berapa lama masa yang ada yang mengatakan kurang lebih dalam sebulan lebih perjalanan tu. Lama. Sebab apa? Mereka berjalan kaki. Zaman tu mana ada kenderaan, siapa nak main naik basikal, naik kereta, mana ada hutan. Okey, Tasik Pedu dia perjalanan daripada Betong tu, selatan Thailand ke Penang melalui Tasik Pedu. Okey, memang tu perjalanan dia. Macam mana yang kita kalau lani, kita drive pergi ke Betong Thailand, Pekanlah Hulu. Perjalanan tu lah yang kita akan lalui dulu juga sama. Tapi imagine lah ni pun kita duk rasa macam nak pergi ke Pekanlah Hulu tu dah jauh dengan lintang jalan dia tu kan. Bersipang siur lah, bengkak-bengkok. Macam mana orang zaman dulu melalui meredah hutan belantara ni. Tera nak sampai pun banyak yang terkubur, terbabas lah. Terkorban dah. Terkorban dah. So ada pernah cerita kalau dengar di Tasik Pedu tu, bila ayak dia berkurangan, tertimbulnya kubur-kubur lama. Orang daripada situ lah startnya orang jadi tertanya-tanya, ni kubur siapa? Bila dikaji balik, dia tengok apa zaman dan sebagainya, rupanya ni kubur-kubur orang yang datang untuk ke sini kebanyakannya untuk nak menunaikan haji tu. Agak orang lama yang mana dah sakit apa semua kan, meninggal mati di situ. Okay. So mungkin sekarang kita boleh pergi ke Masjid Melayu Lebuh Aceh ni. Jom. Untuk kita ambil sikit gambar. Lagi dekat lah. Dan lebih dekat dengan lokasi tersebut. Jom. Let's go. Pulau ni semua Lebuh Melayu. Orang-orang Melayu yang duduk kawasan ni dulu Melayu. Macam mana kita tahu dia rumah Melayu? Dia seni bina dia. Okey, yang saya kata tadi ini seni bina yang mungkin zaman 19 awal kurun ke 18. Awal kurun ke 20. Okey. Kalau ni sebab dia nampak ni. Ni rumah Melayu. Ini adalah arkitektur seni bina rumah Melayu. Dia tengok tingkap dia, cara dia punya tu macam moden sikit, dan dia ada design-design di tepi-tepi tu. Okey, itu adalah rumah Melayu. Tingkap dia itu yang di atas tu. Rumah tu adalah rumah yang mungkin sebelum mungkin dari kurun ke 18. Okey, yang mana dia punya design dan juga tingkap dia pendek. Tu. Yang ni dia semua panjang-panjang sampai ke bawah dia punya tingkap dia tu. Dia ada tingkap atas dan tingkap bawah, dia buka. Yang ni dia atas saja. Dia ni, dan ini dia rumah kedai. Dia rumah kedai. Itu dia nampak. Ini ada arkitektur lah. Yang ni pun rumah kata dibina semula lah. Okey. Tapi dia dalam keadaan asal. Boleh lihatlah perbezaan dia tu. Dia punya pembinaan dia. Dan diguna ni, dia punya roof ni dia pun terracotta lagi. Terracotta ni dia kualiti lah, sejuk lah rumah tu. Dia gunakan dia panggil bahan asli lah. Okey. Ni adalah rumah-rumah anak cucu Husin Aidit lah.
Ni dikatakan juga rumah imam yang pertama di sini. Boleh lihat, nampak tingkat-tingkat dia ke? Betul. Nampak kan? Ini yang rumah yang cara mungkin dari kurun masa pembinaan masjid ni, rumah ni pun dibina juga. Ini ada. Okay, jom kita tengok makam. Ini rumah ada orang rumah ni tak di sini. Assalamualaikum. Okay, jadi seperti biasa kita dah sampai sini. Kita dekatkan Al-Fatihah lah kepada penghuni-penghuni kubur di sini lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah salah satu lokasi makam Husin Al-Aidid, Husin Aidid, iaitu pelopor ataupun orang yang initiate lah pembinaan masjid di sini, yang ketua untuk kaum-kaum Aceh ataupun Melayu lah, yang mewakili kaum Melayu lah di sini. Jadi kita boleh lihat lah dari segi ni batu-batu nisan yang dibina ni lah. Okey, di dalam tu adalah makam Tengku Husin Aidid. So itulah dari segi pembinaan boleh dilihat lah dari ada yang ini dia sejarawan lah, ada yang mengatakan perbezaan dia boleh lihat lah ya, orang-orang tokoh-tokoh yang utama tu dia akan tengok batu nisan dia ada corak-corak peta-peta yang tertentu. Okay, tu boleh lihat lah salah satu corak untuk Lebuk Aceh. Sebab apa? Ini pun masjid ni ada dia punya similarity dengan masjid-masjid di Aceh. Ya, itu corak apa pembinaan dia tu. Dia ada dia panggil apa? Lengkungan. Mungkin kalau kita ni mungkin dia punya apa panggil ni? Pucuk paku. Ya. Pucuk paku ataupun awan larat. So kita ni lebih kepada bahan-bahan apa kata tumbuhan yang kita gunakan untuk corak-corak lah. So yang tu salah satunya kita boleh lihat rumah tu sama ada kaum Melayu atau bangsa lain. Dari segi corak dia tu boleh dilihat di sekitar ni. Yang rumah-rumah yang kita tengok ni, rumah kedai ni dulunya adalah kedai-kedai jualan barang-barang haji, kedai makan dan sebagainya. Masih ada. Dan di sini semua tanah wakaf. Tanah wakaf yang diwakafkan yang dijaga oleh lembaga wakaf Pulau Pinang lah. Okey, nampaknya kita dah tahu banyak kisah-kisah ataupun sejarah tentang Masjid Lebuk Aceh ni kan. Kita pun dah tahu tengok makam dia, sini bina rumah dan sekarang rasanya kita dah boleh bergerak ke lokasi yang seterusnya. Okey, insya-Allah boleh. Tapi sebelum bergerak tu saya nak tambah sikit. Bila dia cakap tu ada macam-macam cerita kan. Boleh. Okey, sebabnya Francis Light menjemput Tunku Syed Aidid ni. Husin Aidid ni datang ke Tanah Melayu ataupun ke Georgetown ni daripada jemputan beliau dari Aceh oleh Francis Light. Dia menjemput Tunku Syed Husin Aidid ni sebab apa tu? Kenapa dia? Okey, ini dia cerdik. Dia ni orang yang apa panggil ni? Pandai strategi berpolitik. Sebab okey, sekarang ni masa zaman tu Aceh duk berlawan dengan Kedah. Okey. Thailand duk berlawan dengan Kedah. Jadi banyak negeri berlawan dengan Kedah pada zaman tu. Tapi salah satunya yang berdekatan Pulau Pinang lah akan menerima impak dia tu. Kan sebabkan kisah yang dia berlawan dengan Kedah ni. Sebab dia nak ambil alih ataupun nak hapuskan kota Kuala Kedah ni sebagai kota yang paling termasyur selepas Melaka. Dan Francis Light dia takut untuk orang Aceh ni semua serang Pulau Pinang. Dipanggil orang Thailand jemput, okey hang ambil tanah ni. Itu ada di Bangkok Lane apa semua tu ada sebagai dia langkah keselamatan dia. Dia cerdik, dia tak payah perang tak apa, dia panggil hang, okey hang ambil ni dia Aceh kan, okey hang ambil tanah ni. Buat India kan. Okey. So depa ni semua bila dah ada ni depa rasa selamat. Dan dia ada bilateral understanding macam tu lah kedua pihak. Itu salah satunya. Sini pun tak pernah berperang dengan Aceh, tak ada. Dia punya Francis Light ni. Dia punya strategi dia tu. Dia cakap mengkontrol, nak ya, mengawal. kita tak payah berperang, tak pergi melawan. Ini kita boleh gunakan pada zaman sekarang.
konsep positivity dia tu. Macam mana dia gunakan untuk merapatkan semua kaum di Malaysia ni. Jangan lawan tapi kita kawan. Kawan. Yes, correct. Okey, so kita bergerak ke lokasi Jom, seterusnya. let's go. Jom. Dah hati-hati, kepala bengkak. Okey, so sekarang kita berada di Armenian Street. Okey, ini jalan Armenia lah. Armenia Street sekitar ni ada pun yang bahasa UNESCO. Okey, saya lupa nak share. UNESCO ni di Penang, di Georgetown ni dia ada 2 bahagian. Okey. Tu part. Satu dia panggil core zone, satu buffer zone. Okey, core zone tu Core core. C-O-R-E. Core zone maksud orang Penang, core zone lah. Core zone ni adalah kawasan utama di mana kebanyakan bangunan dan kebudayaan warisan yang dijalankan. Ataupun ada kat kawasan tu, core zone yang banyaklah bangunan-bangunan lama dia ada kawasan tu. Dan buffer zone ni dia bangunan berselerak lah. Dia tak kawasan tu. Merata-rata dia ada. So, yang tu lah. So, Armenian Street tu tadi. Okay. Armenian Street ni Armenian tu biasalah. Nama-nama yang diberi tu pun ada sebab-sebab tertentu. Ini Armenian ni adalah satu kaum yang menetap di Pulau Pinang pada zaman tu. Zaman British lah. Okey, Armenia ni adalah orang-orang yang datang daripada Iran, Parsi dan sebagainya lah, kawasan tu. Atau ada yang kawasan dia panggil Scandinavia, orang Armenia lah. Yang mana depa datang tu untuk depa ni pandai berniaga. Dan kebanyakannya depa ni orang-orang yang beragama Yahudi. Kristian Yahudi ya. Dan sebab tu di Penang antara salah satu negeri di tanah Melayu ni atau Malaysia yang ada jalan Yahudi. Tapi telah ditukar lah. Sekarang ni jalan Yahudi tu kepada jalan Zainal Abidin. Tapi perkuburan orang-orang Yahudi masih ada di sini. Perkuburan orang Yahudi ada di jalan Yahudi saya kata tadi tu, masih ada perkuburan dia. Itu tanda-tanda ataupun dia panggil bukti-bukti yang ada lah pada zaman tu. Di sini sebagai satu dia panggil apa, melting pot. Di mana semua kaum pun main di sini untuk berdagang, untuk cari pasangan sebagainya. Okey, sekarang ni kita nak pergi ke mana? Armenian Street ni macam luas kan? Nak ke sana ke, sini ke, sini ke? Okey. Lah ni kita ada di depan masjid kan. Jadi kita akan patah balik. Ini ke apa ni? Art Street. Okey. Di belakang ni, di depan kita ni dinamakan Lebuh Cannon. Ni pun ada sejarah dia, Lebuh Cannon. Okey. So ni jalan dia ni nama Jalan Cannon. Cannon Street. Jadi Cannon Street ni jalan dia dulu macam mana diberi nama Cannon Street sebabkan jalan dia berlubang-lubang. Sebab masa tahun 1867 dia ada battle, riots di sini. Kaum-kaum Cina lah. Dia riot untuk biasalah Cina ni kan depa nak monopolikan tempat ni, benda ni, kawasan. Yes. So sebab tu di sini ada banyak kawasan-kawasan ataupun dia panggil kongsi. Yang dimiliki oleh kaum Cina lah. Macam ni dia ada ku kongsi di dalam ni. Dia macam mana kita punya masjid tu juga, di dalam tu dia ada tempat beribadat. Dan di sekitar dia ada rumah-rumah ni macam kita tengok ni. Dia ada rumah-rumah penduduk dan sebagainya lah. Adakah Art Street tu di apa maksudnya dia punya art tu memang ada dari zaman dulu lagi? Bukan. Itu dia dibuat pertandingan sebenarnya. Pertandingan untuk menceriakan kawasan UNESCO Georgetown ni. Pada masa tu lah. Pada 2012 kalau tak silap saya. Okey, dia telah buat satu pertandingan untuk apa benda yang nak diceriakan di kawasan Georgetown ni. Kita dah dapat award as a anugerah sebagai UNESCO World Heritage City. Tapi kita kan nak tengok bangunan saja. So apa rentetan cerita daripada situ depa buat antara pertandingan dia yang masuk untuk pertandingan tu macam-macam lah. Ada yang kata untuk nama jalan ni dia buat nama-nama dari kaum Cina, India. Ada juga sikit-sikit lah yang dia letak. Dan antara salah satunya adalah arca yang kita akan lihat dan juga lukisan. Lukisan tu lain acara. Ini yang arca yang kita tengok yang diperbuat daripada besi tu. Ini pun merupakan pertandingan lah. Dia atas disebabkan pertandingan yang dia orang tu kontraktor ni lah yang masuk pertandingan ni, yang proposal tu dia menang, dia dapat ni lah
kata apa kontrak untuk buat arca ni sebagai hiasan ataupun sebagai keceriaan di kawasan Georgetown. Jadi arca ni dia menceritakan sesuatu mengenai lokasi tersebut. Nah, itu dia buat arca. Kita boleh baca dia punya arca tu dengan dia punya design lah arca tu supaya kita boleh faham apakah yang terjadi di kawasan tu. So kita boleh lihat. Kat sini kita boleh tengok juga beca-beca yang ada kat sini. Ya, ini salah satu pengangkutan awal yang di Pulau Pinang. Cuba kita lihat beca ni ada di mana? Di Melaka dengan Pulau Pinang sahaja. Jadi apa beza beca Melaka dan Pulau Pinang? Siapa boleh bagi tahu? Nampak tu. Sebab kan Apik tu beritahu beca Pulau Pinang. Okey, beza dia ada beberapa. Yang paling ketara beza beca Pulau Pinang, dia punya pengayuh basikal tu di belakang. Di belakang. Oh, beca di Melaka, pengayuh basikal di tepi. Betul, di tepi. Yes. Dan beca di Melaka pun dah bertukar wajah. Ceria, ada lagu, ada bunyi, ada lampu. Ya, di Pulau Pinang pun ada hajat atau niat nak buat macam tu. Tetapi orang di sini tak bangkang. Disebabkan kami tak mau. Sebab apa buat apa nak ikut Melaka, biar itu identiti depa. Itu my pengurusi petasan pelancong Pulau Pinang. Okey, itu depa punya identiti. Buat apa kita nak ikut? So kita kekalkan identiti yang simple ni. Okey, so sekarang kita dah jalan tadi, dah tengok arca-arca tu. Sekarang ni kita kat mana ni? Okey, kita ni dekat tempat sewaan basikal. Ini salah satu kedai yang unik dan juga menarik sekali lah. Dia dengan dia punya architecture dia, dengan design kedai dia tu yang lama. So boleh tengok ni dia punya apa-apa basikal yang ada. So kat sini pun boleh sewa basikal-basikal yang ada ni. Berapa tu? Dengan harga 15 hingga RM20. Ikutlah bergantung pada durasi lah. Sehari. Oh, sehari? Tapi taklah sampai 24 jam. Kedai ni tutup pukul 5-6 kot. Sebelum tu kena hantar lah. Ini dia panggil ni pekan Cina, pekan lama Cina. Ni salah satunya. Ni dia ni apa? Ni. Semua penonton mesti tahu kan, gambar ni mesti dah orang tengok mesti tahulah dekat Penang. So boleh tak Fai ceritakan apa sejarah, siapa dia punya pelukis, artis dia tentang gambar ni? Okey. Pelukis atau yang buat ataupun acak ataupun dengan ni lah 3D lah dia panggil lah. Lukisan ni adalah Ernest Zakariek. Dia ada asal dari Lithuania. Lithuania ni Skandinavia lah, dengan negara Skandinavia di belah Eropah. Dan dia pada mulanya dia datang sini sebagai pelancong saja. Dia main sebagai pelancong dan dia ada lukis kecil punya lukisan. Daripada situ bila dilihat ada potensi dan kerajaan negeri pun nampak cantik lukisan dia ni, ada kualiti. Jadi dia ambil di engage lah dengan dia untuk membuat beberapa lagi lukisan 3D kebanyakannya yang dia buat. So ni adalah salah satu yang popular lah di seluruh dunia. Dengan dua budak kecil mengayuh basikal ni. Memang gambar asal dia pun memang gambar ni orang yang betul yang dia ambil pada orang asal yang betul, yang gambar dia menaiki ni anak perempuan dengan lelaki ni. Tapi asal usul orang ni saya pun tak pastilah. Tapi cuma gambar yang dia pakai tu memang gambar asli. Lah. Orang yang asli juga. Itu salah satunya. Dan dia bermula daripada tahun 2011. Mulanya dia melukis arca-arca ni lah. Dia bermula dengan sikit dalam 10-20 lukisan. Dan selepas itu ada lagi di tempat-tempat lain lah yang dia pun buat dia punya jadi lukisan semua dia. Hasil lukisan yang berada di Amanah Street ni dihasilkan oleh bukan lah. Dia cuma sebahagian. Dan kebanyakan yang ada selepas dia tu 2012 orang tempatan. Orang tempatan pun ada hasilkan beberapa lukisan seperti kita lihat di dinding yang di hujung tadi tu pun ada. Dan ada lagi seorang pelukis daripada Eropah juga, iaitu Julia Volkova. Julia Volkova ni lah juga ada artis yang melukis arca dan 3D.
yang kita boleh lihat ada kontena-kontena tu. Aha. Di Pulau Pinang ni ada satu tempat tarikan yang terbaru di balik pulau, dipanggil apa, kapal Sindra dan sebagainya tu. Kontena dilukis tu adalah daripada hasil seni Julia Volkova. Okay, Itulah. baiklah, nampak cuaca pun macam tidak mengizinkan kita bergerak ke tempat yang lebih teduh. Jom. Okey, so kita dah tamat dengan melawat kawasan apa orang cakap panggil? Armenian Street. Street. So memandangkan cuaca pun tidak mengizinkan, hujan lebat, sepatutnya kita akan pergi ke Jetty atau Plan Jetty ya. Tapi sebabkan tak boleh, kita akan bergerak ke Beach Street. Kawasan trading. Okey. So tanpa lengah-lengahkan masa, jom kita pergi. Okey, so memandangkan cuaca hujan macam saya kata tadi, so kita bersiaran di dalam kereta sahaja. So sekarang kita berada di Beach Street. Okey. Betul. Boleh ceritakan sikit apa tu? Cerita sikit memandangkan kita ni hujan kan. Okey. Lebuh Beach Street ataupun lebuh pantai. Tapi pelik kan, kawasan nampak pantai tak ada pantai. Nampak kan? Ingat pun nak terjun pantai kan. So memang sejarah dia awal tu memang kawasan ini adalah kawasan pantai. Okey, pelabuhan dia pun memang berhadapan berdekatan sini. Tapi setelah tahun demi tahun kepadatan penduduk tu dah makin ramai di sini, dia tambak. Ini adalah tanah tambak ni semua ni. Semua tanah tambak. Okay. Asal dia memang pantai. Tapi ditambak hinggalah ke sebahagian di sebelah bangunan-bangunan ni diberi nama Well Quay. Well tu pelabuhan lah. Quay pelabuhan. Okey, jadi kawasan sini sejak daripada itu dijadikan sebagai tempat banking ataupun dipanggil trading. Dan juga ada warehouse. Okey. So kawasan-kawasan ni adalah salah satu tempat yang mana bersejarah dari segi bangunan-bangunan yang ada. Bangunan-bangunan yang ada kat sini kebanyakannya yang dibina awal atau pertengahan kurun ke-19. Okey, 1850-an dan sebagainya lah. Dan ada beberapa bank, 1 2 3 bank kalau tak silap kat sini, yang dari dulu hingga sekarang masih beroperasi dan dimiliki oleh syarikat bank tersebut. Okey. So apa je tarikan yang ada di Beach Street ni? Tarikan dia tu ada salah satunya kalau dari segi bangunan ni lah, bangunan bersejarah ni. Dan juga selain daripada itu makanan lah kat sini. Amat menarik. Dan juga sebelum MCO atau PKP ni, di kawasan sini, Lebuh Pantai ni ada satu acara event every weekend dia buat untuk pengusaha-pengusaha kecil lah. Dibuat atas jalan ni macam market. Makanan ada, keseni-seni apa semua, macam-macam kelas tangan semualah. Macam-macam ada. Dianjurkan dipanggil Beach Street Occupy Beach Street. Lupa dah nama, maklumlah lama kan. So macam-macam lah aktiviti. Kami pun pernah menyertai, saya pernah buat satu flash mob di sini. Serang mengejut. Saya bawa grup-grup anak-anak, kanak-kanak kecil ni. Kami dah buat lah training apa semua, tarian tradisi. So Fai boleh lah menari sikit. Saya menari tak boleh, memang pengkang panggil. Tapi kita uruskan lah untuk budak-budak ni kan, sedikit sumbangan. Dan untuk makluman, di sini juga ada terletaknya pejabat Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Pulau Pinang. Dia tak ada warisan. Dia tak ada warisan. Seni dan Budaya. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Itu di sini saja. Jadi kami ni pun banyak bekerjasama lah dari segi NGO, buat acara event dan sebagainya lah dengan kementerian. Kalau aktiviti pelancongan ini adalah sebenarnya di sini adalah tagak gambar ni cantik lah. Salah satu bangunan-bangunan ni bila dia ada waktu-waktu tertentu, yang penting subuh, bukan subuh lah, maksudnya menjelang subuh sikit, pukul 9, 10 dan petang, dia nampak ni klasik tempat ni. Dia akan jadi sebab kereta tak ada. Ya, kurangnya satu Sabtu ni lepas pukul 5 dia akan jadi nampak very klasik, cantik untuk tagak gambar. Dan di sini juga ada inilah terletaknya sebuah balai bomba yang
lama. Yang paling awal sekali terletak di kawasan ni lah, Balai Bomba Utama, iaitu Balai Bomba Lebuh Pantai. Fai, saya nak tanya sikit lah tentang cabaran dan cara Fai atasi ketika pandemik COVID-19 melanda Malaysia ni. So kita pun ada perintah kawalan pergerakan. So macam mana Fai hadapi cabaran tersebut? Okey. Dia benda ni berlaku memang sebelum negara kita laksanakanlah PKP ni. Saya pada bulan 11 tahun 2019 dah kurang dah job lah dalam sebagai pelancong ni, sebab banyak trip yang cancel sebab kita banyak group dari luar masuk ke Malaysia kan. Sebab saya tour guide, kita handle banyak group yang overseas luar negara. So banyak flight cancel dan sebagainya, trip cancel. So dari situ dah kena impact lah daripada dari segi income lah kan. Sebab memang saya 100% relying on tourist guide. Saya memang tourist guide sepenuh masa. Okay? Cuma dia freelance saja. Jadi saya ambil pendekatan awal tu, kita terpaksa mencari sesuatu kerja jugalah, buat sesuatu, tak give up, tak orang kata apa, duduk saja di rumah kan, merenung nasib, tak ada. So apa yang saya buat, first kita berniaga. Itu yang paling terdekat sekali lah, berniaga. Saya berniaga ni pun macam-macam berniaga saya buat sepanjang ni kan. Okay, first kali saya buat berniaga makan. Okay, saya buat berniaga western dengan masa belajar di UiTM dulu, ada juga ilmu-ilmu masakan yang dipelajari, so digunakan. Masak western, buat roti bakar dan sebagainya lah. Dan alhamdulillah berniaga tu masih berterusan sampai sekarang. Masih ada. Dia ada rentetan daripada situ sebab orang tengok ada sambutan lah. Okey. Sebab kan orang tak boleh keluar kan masa PKP tu, so kita banyak hantar ke rumah, delivery. Okey, dan selepas tu bila ada perintah macam total lockdown. Zaman itu masa tu agak memang stres sikit. Sebab apa? Memang orang tak main keluar makan, orang order pun kurang dan sebagainya. Jadi saya tengok, kena lihat apa trend masa tu yang untuk kita generate income. Jadi saya tidak berputus asa. Selepas tu saya subscribe untuk masuk sebagai rider. Hantar Foodpanda. Foodpanda. Foodpanda pula. Okay, jadi Foodpanda rider pula. Pilih hantar makan ni semua. Dan alhamdulillah ya. Tapi bila kita dah lama dalam tu, beberapa bulan, ramai pula yang join. Jadi dia punya job dia ni ada persaingan pula dari segi kan? Jadi ramai rider kan. Dan orang pun tak banyak tak ada kerja. Jadi tak apa. Tapi semakin hari semakin kurang kita job tu lah untuk hantar makan ni. Sebab dah ramai sangat persaingan tu. Jadi saya kena fikir lagi. Baru 3-4 bulan buat dia, kena fikir lain pula. Nak buat apa? Nak pergi bekerja dengan tempat orang pun buang kerja. Jadi kena fikir-fikir. Mai satu masa tu kita ada lupa, kita ni ada agriculture. Agriculture tu maksudnya jadi nelayan. Saya jadi nelayan Ustaz. Nelayan. Sebab bapak saya ni ada bot nelayan. So, aku ada bapak aku ada bot nelayan. So, why not? Itu kira juga nasib lah kata. Tapi kalau tak ada bot bapak saya pun, saya akan mungkin lah kita akan jumpa siapa-siapa yang ada kekosongan untuk bekerja jadi nelayan. Saya jadi nelayan 3-4 bulan juga jadi nelayan. Lama juga tu. 3-4 bulan nelayan ni sampai dulu putih ni Mengkali ni. Lepas tu dah main jadi nelayan ni, dia macam-macam pengalaman lah. Kan? Ni kita belajar daripada zero. Macam mana nak handle this and that sampai jari saya ni habis putih. Tarik pukat tajam tu tersangkut ni semua tu, itu adalah pengalaman lah. Dan selepas tu bila dah kekurangan hasil dan sebagainya, ialah benda asli kan, jadi dia masa kesemasa dia akan kurang. Jadi saya terpaksa beralih arah untuk menjual barang lain pula. Masih dalam bidang perniagaan tapi juga jual. Sebab memang zaman PKP ni tak ada benda lah, memang kena jualan saja, makan minum saja. So apa saya buat, saya jumpa seorang pakcik ni ada kebun durian. Dia kata, hamo tak jual durian? Aku ada kebun durian. Okey lah, kita cuba nasib. Tapi zero, tak pernah ada pengalaman jual durian ni. Dan tak kenal pun durian ni macam mana. Tapi hasil daripada tunjuk ajar pakcik tu, saya dapat jual durian selama 3-4 bulan masa musim durian ni lah. Lepas tu duk fikir pula, habis musim durian yang kena buat apa ni? Cari lagi bisnes yang baru. Fikir pula tu, fikir dia akan fikir lah sampai tak habis. Sebab kita ni memang mengharapkan duit daripada harian ya, daripada mega. So ni pula
meniaga buah-buahan tempatan. Meniaga buah-buahan. Yang mana bukan bermusim. Apa dia? Kepala nyok pula. Nyok. Kelapa lah. Nyok. Pisang, betik. Tu buah-buah potong. Alhamdulillah. Masih ada sampai sekarang? Terpaksa berhenti sementara waktu disebabkan saya balik ke kampung untuk jadi nelayan semula. So itu antara pergerakan saya lah. Itu apa yang saya hadapi lah sepanjang PKP ni. Tapi yang dia punya main tu jangan give up lah. Jangan give up. Teruskan dan fikir apa kita boleh buat. Walaupun benda tu bukan kekuatan kita, kita kena belajar. Jangan tunggu. Okay, terima kasih Cik Fai. So, kepada penonton-penonton yang tengah tengok YouTube live sekarang, apa yang Cik Fai sampaikan tadi, kita tak boleh putus asa walaupun ada banyak cabaran yang melanda. Kita harus think positif dan sentiasa cari peluang, belajar untuk masa hadapan. Betul. Mungkin ada antara penonton-penonton YouTube live ni para pelajar yang mungkin nak menceburi bidang pelancongan ataupun mungkin selepas belajar nak pergi melanjutkan mungkin nak bekerja dalam bidang pelancongan. Apakah tips-tips ataupun ciri-ciri yang diperlukan lah untuk mereka gunalah. Okey, insya-Allah. So saya boleh kongsi sikit lah apa ciri-ciri yang diperlukan untuk menjadi ataupun menceburi bidang pelancongan ni. Yang pentingnya diri anda, kena lihat diri anda itu boleh tak ketahanan diri tu untuk dalam bidang ni. Salah satunya adalah adakah anda seorang people oriented ataupun customer oriented. Maksudnya tu adakah anda boleh melayani pelanggan anda dengan pelbagai perangai ni. Periksa dulu, check dulu you yourself. Macam mana you punya adakah anda seorang yang boleh sabar? Adakah anda sangat orang mempunyai kesabaran, ketahanan yang kuat diri ni? Itu paling penting sekali. So untuk menjadi tourist guide tu memang kena kuat, bukan saja fizikal tapi mental. Fizikal tu tak penting. mental tu penting. Tu kena penting. And then lagi satu tu, apa sahaja rintangan yang mendatang tu semasa you buat kerja dalam bidang ni, you kena always think positive. Positive always. Walaupun dia nampak seperti negatif, tapi always get it to positive mindset dan dia akan permudahkan usaha anda. Dan jangan lupa tawakal dan doa, itu yang paling penting lah. Selain pada tu, dan ciri-ciri yang lain lah yang bila anda nak ni involve dalam bidang pelancongan ni, juga dari segi waktu, masa ni amat penting lah. Sebab each and every sebab apa, bila pelanggan dia mai ke untuk sesuatu tempat tu, semua dia bermain dengan masa. Ya, betul. Jadi dia tak boleh lambat datang dan tak boleh put dia punya reason kan, reason bah lambat ke, tayar pecah, semua ni itu semua excuses saja. So you always have option untuk kita teruskan perjalanan kita tu. Dan yang lagi satu tu enthusiast, semangat kita tu. Kita macam saya sendiri, saya bekerja for the first place is not about money. Okay? Sebab your passion doing that. Put your passion first, then money will come later. Cakap Inggeris pula nak, minta maaf lah. Bukan apa. Ini saya selalu gunakan untuk bagi kesedaran kepada pelajar. Kalau you nak kerja apa sahaja pun lah, bukan kerja pelancongan, walaupun dalam bidang lain-lain pun sama. Put your passion first, then your money will come later. Macam jugalah kalau you nak buka bisnes dia, perniagaan ke apakah, macam agensi pelancongan pun. Agensi pelancongan bila you buka, dia takkan datang income you immediately. It might take 2-3 tahun baru dia boleh dapat balik apa yang you invest dalam sebagai agensi pelancongan tu. Tapi ia adalah satu yang kata apa, moment ataupun experience yang menyeronokkan. Put it like that. Baru insya-Allah kita akan seronok dalam bidang ini. Okey, jadi Fai telah kongsikan beberapa tips ataupun ciri-ciri untuk anda semua yang ingin menceburi bidang pelancongan mungkin dalam masa nanti, masa depan mereka. So anda bolehlah praktikan tips-tips dan ciri-ciri tersebut untuk kejayaan anda nanti. Okey, kita sudah pun sampai di penghujung rancangan program Lawatan Maya Georgetown Pulau Pinang. Saya mengucapkan ribuan terima kasih
kepada Encik Fai di atas segala maklumat dan info yang diberikan tentang World Heritage Place ni kan. Jadi kami juga mengucapkan selaku pengawas program mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Caravanserai di atas kolaborasi dan taja untuk program ini. Jadi saya serahkan kepada co-host saya untuk memberikan sedikit kata-kata terakhir. Alright, kepada semua para pelajar yang telah join session ini, yang telah bersama-sama menelusuri warisan mutiara sepanjang program ini, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan semoga program ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Selain daripada kita mendapat sedikit ilmu, sekurang-kurangnya kita dapat belajar untuk nak menghargai tinggalan warisan yang sedia ada daripada orang lama-lama dululah. Okey. Sebelum kita mengakhiri program lawatan maya ini, mungkin Kun Fai sendiri ada sedikit kata-kata nasihat kepada pelajar politeknik yang mengambil kos pelancongan ni. Silakan. Okey, saya ingin memberikan sedikit semangatlah kepada anda semua, kepada pelajar politeknik, supaya teruskan apa perancangan ataupun niat yang anda ingin lakukan. Ingat, pelancongan ini bukan terhenti sahaja di sini, dia terlalu besar di dalam industri ini. Dan saya sendiri telah involve dalam beberapa perkara di dalam industri pelancongan ini. Dan ingat, jangan give up, teruskan. And always be positive, insyaAllah. Thank you so much. Okey, terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa subscribe YouTube channel CTTL PSP. Bye, Assalamualaikum.